Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, atas segala rezeki yang dilimpahkan kepada kita, kebahagiaan, kesihatan, dapat kita bersama-sama untuk kita mendengarkan pengajian yang seterusnya dalam berkaitan dengan hadis-hadis ataupun kisah-kisah yang masyhur, yang popular, yang selalu kita dengar ataupun kita pernah belajar ataupun kita pernah baca dalam kitab-kitab dan sebagainya, di mana kisah-kisah ini ia ada masalah dari segi kesahihan ataupun sumbernya, ada masalah dari segi sumber dan dari segi riwayat dan sebagainya. Baiklah, seperti yang saya dah sebutkan pada video yang lepas, bahawasanya insyaAllah kita akan meneliti sebuah kisah lagi, iaitu kisah yang di mana mungkin biasa kita dengar ataupun biasa kita tahu bahawasanya pernah berlaku, bahawasanya Nabi SAW pernah bergusti dengan seorang lelaki yang bernama Rukanah, ataupun Rukanah bin Abdul Yazid. Dan kisah ini adalah sebuah kisah yang berlaku ketika Nabi SAW berada di Makkah. Dan kisahnya secara ringkasnya adalah di mana Nabi SAW ketika itu sedang giat berdakwah kepada umat manusia lah. Ketika itu masih dalam keadaan berdakwah, dan datangnya seorang lelaki bernama Rukanah bin Abdul Yazid, yang di mana Rukanah ini beliau dikenali sebagai seorang yang sangat kuat, seorang yang pandai berlawan atau bertarung dan pandai bergusti di kalangan masyarakat Mekah ketika itu. Maka satu ketika itu Nabi SAW mengajak beliau untuk masuk Islam, berdakwah kepada Rukanah dan ajak dia untuk masuk Islam. Tetapi Rukanah menolak pada awalnya. Kemudian dia mengatakanlah bahawasanya kalaulah dia dapat Nabi SAW dapat kalahkan dia dalam gusti, maka dia akan masuk Islam. Tapi maka mereka pun adalah dalam sebagian riwayat, dalam kebanyakan riwayat yang di mana Nabi SAW bertaruh ataupun betting sebanyak 100 ekor kambing. Dalam sebagian riwayat kisah yang lain juga, yang dalam kitab-kitab lain, disebut bahawasanya ada 3 kali gusti ataupun 3 kali pusingan dia, di mana setiap pusingan ada taruhan sebanyak 100 ekor kambing. Maka kisahnya yang di mana ketika dalam gustian itu Nabi SAW dapat mengalahkan Rukanah bin Abdul Yazid sebanyak setiap pusingan lah. Maka Rukanah pun kalah, maka Nabi ajak dia untuk masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat Rukanah masuk Islam, kemudian dia mengucapkan syahadah. Dalam sebahagian riwayat juga dia tidak masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat juga dia masuk Islam pada bukan setelah pertarungan tersebutlah, lambat sikit, iaitu sebahagian riwayat mengatakan ketika setelah pembukaan Makkah, baru Rukanah bin Abdul Yazid beliau masuk Islam. Dalam ada sebahagian riwayat juga ada tambahan juga yang di mana Nabi SAW nak meyakinkan dia setelah dia bergusti, dia masih belum yakin nak masuk Islam pula. Maka Nabi kata, apakah kalau kau masuk Islam kalau aku panggil sebuah pokok yang ada itu datang kepada aku? Maka Rukanah berkata, iya, kalau kau buat begitu maka aku akan masuk Islam. Maka Nabi SAW pun panggil pokok, maka pokok tu datang kepada Nabi. Maka Nabi pun suruh pokok tu kembali pada tempat asalnya. Maka pokok tu pun kembali pada tempat asalnya. Jadi ada pelbagai riwayat dalam berkaitan dengan kisah ini. Ada riwayat seperti dalam kitab-kitab, seperti ada disebut dalam Sunan Tirmizi. Namun Imam Tirmizi sendiri memberikan ulasan bahawa kisah ni kisah yang gharib, dan kisah yang lemah lah. Ada masalah berkaitan sanadnya, di mana ada jahalah ataupun ada perawi yang tidak dikenali. Ada perawi yang tidak dikenali. Dan juga kisah ini dimasukkan ada di dalam kitab Sunan Abi Daud. Namun Al-Imam Al-Mubarakfuri
dalam Sunan Abi Daud, tetapi Al-Imam Al-Mubarakfuri beliau sebentar. Di mana Al-Imam Al-Mubarakfuri ketika dia mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud dalam buku yang ditulisnya iaitu Tuhfatul Ahwad, dalam kitabnya Al-Aun Al-Ma'bud, beliau mengatakan bahawasanya dia menukilkan kata-kata Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi sendiri itu, dan dia mengambil kata-kata Al-Imam At-Tirmizi dan dia bersetuju dengan pendapat ulasan Imam Tirmizi terhadap kisah ini. Apapun, seperti saya katakan tadi, kisah ini ada banyak versi, ada banyak version, dan lain version dia ada version yang Nabi bertarung dengan bergusti dengan Ukanah bin Abdul Yazid sekali, ada version bertarung sebanyak 3 kali, ada version Nabi SAW panggil pokok, ada version Nabi SAW tak panggil pokok, ada version yang di mana dia bergusti, lepas gusti masuk Islam, tak ada pertaruhan dilakukan. Ada version pula, kebanyakan versionnya di mana Nabi bertaruh dengan Rukanah bin Abdul Aziz sebanyak 100 kali, 100 ekor kambing untuk setiap pusingan. Dan begitulah, seperti yang kita dapat lihat daripada kisah ni, ada pelbagai versi dan percanggahan kisah ataupun riwayat dalam hal ini. Tapi secara umumnya semua riwayat ni, kebanyakan riwayat ni semua adalah riwayat yang bermasalah dalam sanadnya, di mana kebanyakannya ada masalah dari segi jahalah. Ada seorang lelaki yang bernama yang dalam perawi ataupun dalam sanad perawi tersebut, iaitu Muhammad bin Rukanah. Muhammad bin Rukanah tidak dikenali oleh para ulama yang pakar dalam ilmu riwayat. Dan juga ada juga seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Asqalani, yang di mana dalam sanad ini beliau juga tidak dikenali siapakah beliau. Jadi dalam ilmu hadis, kalau dalam sanad itu ada jahalah, ada perawi yang tidak dikenali, maka itu boleh mengakibatkan sebuah sanad itu atau hadis tersebut ia menjadi lemah. Kerana untuk kita menerima sebuah kisah, kena tahulah siapa yang menyampaikan kisah ini. Kalau ada seorang yang tidak dikenali, maka ia akan menjejas kualiti dan kredibiliti kisah tersebut. Dan lagi satu masalah juga adalah seperti saya katakan tadi, percanggahan riwayat yang macam-macam versi ada. Dan salah satu daripada versinya itu ia di mana disebutkan bahawa namanya adalah Rukanah bin Abdul Yazid, tapi dalam riwayat yang berbeza namanya adalah Yazid bin Rukanah. Maka dia nama terbalik, mungkin kesilapan dari segi perawi ataupun periwayatan hadis. Tetapi ini merupakan satu percanggahan yang di mana para ulama juga mereka meneliti dan nampak memang betul riwayatnya memang gitu. Maka ada kesilapan dalam hal ini, dan di mana kesilapan ini dia mengakibatkan bahawa para ulama untuk menilai kisah ini sebagai kisah yang tidak kuat. Baiklah, itu adalah perbahasan daripada dalam segi pengriwayatan atau dari segi sanad atau riwayat hadisnya itu. Maka kita buat kesimpulan atau para ulama menyimpulkan bahawasanya kisah ini adalah kisah yang sangat bermasalah, kisah yang pelik ataupun gharib, dan menunjukkan bahawasanya ia merupakan kisah yang lemah ataupun tidak boleh dipercayai ataupun tidak boleh kita berpegang kepadanya. Dan namun kalaulah ditanya bahawasanya ada tak sahabat yang bernama Rukanah, memang ada. Yang ulama mereka mengatakan ada beberapa sahabat yang bernama Rukanah pada zaman Nabi SAW. Kata ada seorang sahabat bernama Rukanah seperti disebut dalam sebuah hadis berkaitan dengan perceraian, tapi Rukanah ini dia tidak ada kena mengena dengan Rukanah yang bergusti dengan Nabi SAW, tak ada kena mengena lah. Kemudian kita lihat daripada ada beberapa isu berkaitan dengan kisah inilah, yang di mana isu yang pertama sekali adalah isu yang di mana Nabi SAW bertaruh ataupun betting 100 ekor kambing untuk memasukkan Ukanah bin Yazid dalam Islam. Maka ini menunjukkan satu perkara yang pelik lah, kerana mustahil untuk Nabi SAW melakukan perkara sedemikian atas perkara yang bertaruh
Nabi SAW pasti tidak melakukan sesuatu perkara yang diharamkan, meskipun untuk tujuan berdakwah, meskipun untuk tujuan yang baik. Kerana kalau kita lihat, Nabi SAW banyak kali ditawarkan pelbagai manfaat ataupun benda-benda yang baik untuk buat Nabi SAW berhenti untuk berdakwah, tetapi Nabi SAW tolak. Hatta para Quraisy musyrikin, mereka menawarkan Nabi SAW pada awalnya itu, dalam awal dakwah Nabi ketika di Makkah, mereka mengatakan, kalau kamu dapat hentikan dakwah kamu, maka kami akan berikan harta-harta, jadikan kamu kaya. Tetapi Nabi SAW tolak. Menunjukkan bahawasanya Nabi SAW berdakwah dan Nabi tidak menggadaikan akhlak, tidak menggadaikan moral dan tidak menggadaikan cara berdakwah itu hanya kepada untuk bertaruh ataupun untuk mendapatkan kebaikan, hanya untuk dalam berdakwah. Maka ini satu perkara yang sangat mustahil untuk Nabi SAW untuk bertaruh ataupun betting dengan seseorang. Tidak pernah berlaku dan mustahil untuk Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Kemudian kita lihat di sini, selain daripada isu pertaruhan, ada juga dikatakan bahawasanya isu berkaitan dengan siapakah Rukanah ini, yang di mana para ulama mengatakan Rukanah di sini ada, seperti saya katakan tadi, ada riwayat kata Rukanah bin Abi Yazid, ada riwayat mengatakan Yazid bin Rukanah. Maka soalannya adalah siapakah dia? Maka di sini ada percanggahan, ada masalah dalam mengenal pasti Rukanah bin Yazid ataupun Yazid bin Rukanah. Dan dalam sanad hadis ini juga ada perawi tidak dikenali, iaitu Abul Hasan Muhammad bin Al-Asqalani, dan juga yang di mana anak kepada Rukanah dalam sanad ni juga dia meriwayatkan daripada bapa dia, tapi anak iaitu Muhammad bin Rukanah tidak dikenali. Dalam riwayat lain, Ja'far bin Muhammad bin Rukanah juga tidak dikenali oleh para ulama. Tapi yang isu paling utama adalah berkaitan dengan Nabi SAW bertaruh lah 100 ekor unta, dan mustahil untuk Nabi SAW melakukan perkara tersebut. Padahal Nabi, kalau kita tahulah, Nabi SAW sangat menjaga kesucian dakwah. Dan kita lihat di sinilah Nabi SAW dalam berdakwah, apakah di antara metod-metod yang Nabi SAW gunakan? Bukan bertaruh, bukan betting, tetapi ala basirah. Atau itu Nabi SAW ketika berdakwah, Nabi akan membaca ayat Al-Quran, dan Nabi akan memberikan peringatan, Nabi akan mengajarkan ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah kepada mereka yang didakwah, bukan dengan bergusti, bukan dengan pertaruhan dan sebagainya. Jadi konsep dakwah ni ia lebih kepada kita meyakinkan seseorang itu dengan dalil, dengan bukti, dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan ini apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga kalau kita lihat daripada kisah-kisah para anbiya yang terdahulu, dalam mereka berdakwah, maka mereka yakinkan umat mereka ataupun orang yang mereka dakwah itu dengan bukti, dengan mukjizat yang diberikan, dan sudah tentulah untuk dengan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan logik dalam sebahagian situasi. Jadi ini semua adalah cara-cara dakwah yang lebih utama dan lebih suci, sesuai dengan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita yakinkan seseorang untuk masuk Islam dengan pertaruhan, maka dia masuk Islam kerana kalah pertaruhan, bukan kerana dia yakin. Kalau kita lakukan sesuatu dakwah itu, satu tugas dakwah, tanpa kita menunjukkan kepada dia apakah itu Islam ataupun apakah itu kebenaran, maka kalau kita tak buat yang begitu, maka ia akan menunjukkan bahawa kita ini nak dia masuk hanya setakat untuk dia masuk, bukan untuk dia percaya, untuk dia beriman. Maka ini dah jauh daripada tujuan dakwah dalam agama Islam. Jadi secara umumnya kisah ini adalah kisah yang bermasalah, iaitu seorang lelaki bergusti dengan Nabi SAW. Nabi dapat kalahkan dia.
Walaupun Nabi bukan di kalangan mereka yang bergusti ataupun bukan pakar gusti, tapi Nabi dapat kalahkan gusti. Nak tunjukkan bahawasanya kisah ini tunjukkan bahawasanya Nabi SAW dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjukkan kisah ini bahawasanya Nabi ini orang yang kuat juga, diberikan keistimewaan, Allah Subhanahu Wa Taala bantu ia dalam banyak situasi dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjukkan keistimewaan baginda. Nabi ada tunjukkan mukjizat, ada tunjukkan benda-benda yang ajaib kepada mereka yang Nabi dakwah. Tetapi itu semua ada riwayat dan ada kesahihan dari segi kisah, tapi kisah ini ia bermasalah sangat dari segi penerimaan riwayatnya. Wallahu taala a'lam. Jadi sebahagian itu sahaja di sini saya akan gunakan, ambil masanya. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan bincangkan satu kisah yang sangat menarik, sangat popular juga, yang juga seringkali nak dekat bulan puasa kisah ini akan diketengahkan. Ia dikaitkan dengan berpuasa. Adakah umat Islam ketika peperangan Badar, ketika perang Badar mereka berpuasa ataupun tidak? Kerana kisah yang masyhur atau kisah yang biasa kita dengar bahawasanya umat tentera Islam ketika nak perang Badar tu, perang Badar dengan musyrikin Mekah, mereka berpuasa, tapi mereka tetap berperang. Wallahu ta'ala alam. Kita akan tahu, kita akan mengungkaikan persoalannya ini ataupun kebenarannya insyaAllah pada minggu akan datang. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.